Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina وللمعلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammahu taslim ala al-habib syafi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin minka ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وارزقنا فهما يا عليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Mujahidin, tuk-tuk guru, para alim ulama yang dimuliakan lagi disegani, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita sama-sama rafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala telah sekali lagi mempertemukan kita di dalam rumahnya yang begini mulia, di dalam majlis yang sebegini mulia. Selepas solat fardu subuh secara berjamaah sebentar tadi, marilah kita sama-sama membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing di antara kita jangan lupa untuk niat i'tikaf kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan selama mana keberadaan kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini,
selama mana kita berada di dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan kita semua akan senantiasa dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggalah pada kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Bila mana membincangkan berkenaan sambungan tentang mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kuliah yang lalu, muslimin dan juga muslimat sekalian, pada hari ini suka saya membawakan kisah insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah insan-insan yang terpilih di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Insan yang terpilih itu para nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam kitab suci-Nya. Dalam surah Al-Imran, Allah Ta'ala menyebutkan, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Nabi Allah Adam alaihi salam, Nabi Allah Nuh alaihi salam, dan juga keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dan juga keluarga Nabi Allah Imran, keluarga Al-Imran, keluarga Imran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan khusus pada perbincangan kita hari ini, insya-Allah akan membincangkan tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dan mudah-mudahan ianya akan memberikan manfaat kepada kita semua serba sedikit. Dan Allah Ta'ala sebutkan khusus di dalam Al-Quran Al-Karim sebuah kisah yang namanya, ataupun sebuah surah yang namanya surah Ibrahim alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ianya digelar sebagai Khalilullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Dan tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, dan ia pula mengikut agama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang lurus, yang tetap di atas dasar tauhid. Dan kerana itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sebagai kesayangannya, sebagai kekasihnya. Tuan-tuan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, bila mana kita melihat, kita menyebutkan tentang insan yang paling bertakwa, yang paling hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini, nescaya akan didapati mereka-mereka itu adalah daripada kalangan Nabi. Nabi-Nabi ini tuan-tuan, dia ramai, ratusan ribu bilangannya. Dan bila mana diamati lagi di kalangan para Nabi ini, yang paling baik di sisi Allah, yang paling rapat hubungannya di sisi Allah adalah daripada kalangan Rasul-Rasul. Rasul-Rasul ini kesemuanya ada 313 bilangannya. Dan setiap Rasul ini mestilah mereka ini Nabi. Belum tentu seorang Nabi itu dia adalah seorang Rasul. Dan di kalangan 313 ini, muslimin dan juga muslimat sekalian, yang paling hampir di sisi Allah itu adalah yang disebut sebagai 25 Rasul. 25 Rasul ini ialah nama-nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran Karim, daripada Nabi Allah Adam alaihi salam, yang biasa kita sebut tuan-tuan Adam, Idris, Nuh, Saleh, itu 25 Rasul, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan di kalangan 25 orang Rasul ini, yang paling hampir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang disebut sebagai 5 Rasul Ulul Azmi. Rasul-Rasul Ulul Azmi ini, mereka ini tuan-tuan digelar sebagai Ulul Azmi kerana kesabaran mereka di atas segala ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala yang hebat-hebat ke atas mereka. Ulul Azmi ini tuan-tuan, Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu seperti mana sabarnya Nabi-Nabi Ulul Azmi daripada kalangan Rasul, yang mana mereka ini terdiri daripada Nabi Allah Nuh alaihi salam, seterusnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Khalilullah, seterusnya Nabi Allah Musa alaihi salam, seterusnya Nabi Allah Isa alaihi salam, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana diamati lagi di kalangan 5 ini, mereka yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah 2 orang, 2 Rasul. Iaitulah yang pertama Khalilullah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dan yang keduanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 ditonton paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bila mana diamati lagi yang paling baik di sisi Allah di antara keduanya ini, itulah tidak dapat tidak qudwatun hasanah, khuluqin azim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir. Dan kita tuan-tuan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT sekalian, bila mana kita amati kita ni ranking keberapa, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita ni kedudukan kita di sisi Allah nombor berapa tuan-tuan? Kalau muhasabah, kita ni adakah di kalangan wali? Wallahu alam. Kalau wali itu mungkinlah lepas daripada nabi-nabi, insya-Allah, mudah-mudahan. Tapi kalau kita ni kuali tuan-tuan, tak tahu dah nombor berapa. Ala kulli hal, mudah-mudahan di atas bincangan kita pada hari ini, mudah-mudahan kita sama-sama mendapat syafaat di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat kelak. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ini, beliau digelar sebagai Khalilullah kerana setiap perintah Allah Subhanahu wa taala ke atas baginda alaihi salam pasti dilaksanakan dengan penuh rasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah insan yang disebut sebagai insan yang bertakwa kepada Allah. Kerana tingkatan kita di atas muka bumi Allah SWT ini tuan-tuan, yang pertamanya Muslim. Muslim ni Islam, orang Islam biasa. Dia nama Muhammad, kita pun ada juga Ahmad. Dia nama Ismail, anak kita pun ada juga ada nama Ismail. Muslim. Seterusnya mukmin, tingkatan mukmin, yang ini tinggi sikit. Seterusnya muhsin, dan seterusnya muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di antara mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ketaatannya yang tidak berbelah bahagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berasal daripada bumi Iraq, daripada negeri Babil, ataupun disebut pada hari ini dengan gelaran Babylon. Baginda alaihi salam suka mengembara ke sana ke sini dan sebagainya, dan akhirnya menjadikan bumi Palestin sebagai tempat pusat dakwah baginda alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim akhirnya menjadikan bumi Palestin sebagai pusat dakwah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam di tempat tersebut, bersama dengan isterinya yang tercinta yang bernama Sarah. Sarah ini tuan-tuan, beliau adalah, ada ulama menyatakan, anak
saudara kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi perkara ini dinafikan oleh Imam Ibni Katsir. Beliau menyebutkan bahawasanya Sarah ini merupakan anak kepada paman baginda alaihissalam, iaitulah Harun, bukan Nabi Allah Harun. Harun ini pakcik kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Anaknya itu Sarah yang dikahwini oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sarah ini tuan-tuan, beliau ini adalah seorang jelitawan, seorang rupawan yang cantik di atas muka bumi, sehingga disebutkan Sarah ini dialah yang paling cantik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini pada masa ini, pada zaman ini. Lalu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehinggalah Nabi Allah Ibrahim ini satu hari dia pergi ke bumi yang namanya Mesir. Sampai dekat bumi Mesir, di sana ada orang-orang istana telah melihat kelibat Sarah yang cantik jelita ini, yang mana di bumi Mesir ini ada seorang raja yang bernama Fir'aun. Fir'aun ni bukan Fir'aun zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Fir'aun ni Fir'aun zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Fir'aun ni tuan-tuan dia dinasti. Fir'aun zaman Nabi Allah Musa alaihissalam itu yang dekat piramid ataupun dekat muzium Mesir pada hari ini, iaitu yang Quran sebut al-ana wa qad asait qabla wa kunta minal mufsidin, yang dia bertaubat akhirnya taubatnya ditolak di sisi Allah. Itu Fir'aun lain. Ini Fir'aun pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lebih kurang juga, dia ni pantang melihat wanita, terutamanya wanita-wanita yang cantik. Tak kira lah wanita itu anak dara ke ataupun isteri orang ke, dia kebas sama saja. Bila mana dilaporkan kepada beliau, kepada Fir'aun ni, tentang kedatangan wanita yang cantik jelita ni, iaitu Sarah bersama dengan seorang lelaki, lalu Fir'aun pun suruhlah Sarah ini dan juga lelaki tersebut menghadapnya di istana. Bila mana menghadap Fir'aun di istana, ditanya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tentang siapakah Sarah. Lalu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bagi tahu kepada Fir'aun, Sarah ini adalah saudara dia. Dia tak bagi tahu Sarah ini isteri dia. Dia kata Sarah ni saudara dia. Disebutkan tuan-tuan di dalam hadis Nabi SAW, tidaklah pernah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menipu kecuali 2 kali. Yang pertamanya di dalam peristiwa yang disebutkan ketika mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memberikan sebab keuzurannya kepada kaumnya kenapa dia tidak menghadiri sebuah majlis penyembahan berhala. Dalam Quran ada menyebutkan tentang peristiwa tersebut. Ketika mana kaumnya sibuk dalam majlis menyembah berhala, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dia bagi tahu dia uzur, padahal dia tak ada apa-apa pun. Dan akhirnya dia ambil kesempatan ketika mana orang sedang sibuk menyembah berhala, dia pun pergi bantai semua berhala-berhala, dia pecahkan berhala. Ini yang pertama. Yang keduanya, yang ini peristiwa yang ini, ketika mana dia menyebutkan kepada Fir'aun bahawasanya isteri itu adalah saudaranya. Tapi ada ulama kata, tuan-tuan muslimin dan juga muslimat sekalian, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tak tipu, kerana saudara yang dimaksudkannya itu ialah saudara seagama. Kerana Quran menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman ini mereka bersaudara. Itulah kehebatan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tidak pernah menipu kecuali 2 kali. Allahu Akbar. Kalau kita tuan-tuan masing-masing tanya diri masing-masing, ibu-ibu, bapa-bapa semua, tidaklah saya ini pernah menipu di dalam hidup kecuali berapa kali, tuan-tuan? Yang ini masing-masing jawab. Kalau saya tak ingat lah, sebab banyak sangat. Nak sebut tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kecuali 2 kali.
termasuk dalam peristiwa ini. Lalu Sarah pun diletakkan di dalam istana Fir'aun. Sarah ini tuan-tuan muslimin sekalian, beliau walaupun disebut sebagai wanita yang tercantik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala pada zamannya, tapi hebatnya Sarah ni tuan-tuan, dalam masa yang sama beliau ini adalah insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga disebut sebagai wanita yang solehah. Bukan sekadar ada rupa paras yang cantik, tapi dalam masa yang sama beliau ini adalah insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan seorang isteri yang solehah. Kita pada hari ini tuan-tuan, kadang-kadang muslimin dan juga muslimat sekalian, wanita cantik, ramai yang cantik, tapi dalam masa yang sama tak ada sifat takwa kepada Allah. Tak ada sifat yang disebut sebagai wanita yang solehah. Kadang-kadang kecantikannya itu ditayangkan untuk orang ramai. Rambutnya mentang-mentang Tuhan bagi lawa, tubuh badannya mentang-mentang cantik tuan-tuan, tapi ramai yang kufur dengan nikmat Allah. Walaupun cantiknya itu tidak setanding dengan Sarah. Sarah ni jangan katalah, memang cantik sungguh. Sehingga keturunannya Nabi Allah Yusuf alaihi salam mewarisi kecantikan bonda ataupun moyangnya Sarah itu. Cantik sungguh tuan-tuan, Sarah. Tapi dia ada sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun digelar sebagai isteri yang solehah. Isteri yang solehah ni dia insya-Allah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, bila mana matinya seorang wanita itu, wa zawjuha radin anha, dalam masa yang sama suaminya meredainya kematian dia tersebut. Meredainya tu maksudnya suami dia menyatakan bahawasanya dia berpuas hati bahawasanya ini isterinya, isteri yang solehah, dakhalatil jannah, kata Rasulullah SAW. Wanita yang macam itu akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak jadi wanita yang solehah ni, kalau nak tengok dari segi ni macam mudah tuan-tuan. Yang pertamanya dia mestilah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang solehah ni syarat yang pertama, dia mesti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia solat jaga, puasa dia jaga, tutup aurat dengan sebaiknya, jangan lakukan perkara-perkara yang dilarang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nampak macam mudah. Pertama, taat kepada Allah. Nombor duanya, dia mesti taat kepada suaminya, selagi mana perintah suami tersebut tidak melanggar dengan perintah syarak. Laksanakanlah apa sahaja yang diperintahkan oleh si suami. Jadikan segala perintah suami tersebut adalah sebagai aset untuk menjadikan dia sebagai wanita yang solehah, khususnya untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintah-perintah tersebut perintah yang remeh kita tengok, minta buat air, minta ambilkan air, setrikakan baju dan sebagainya. Ini disebutkan wanita yang solehah. Bila mati sahaja wanita solehah ni, si suami meridai kematian itu akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Menangisnya suami di atas kematiannya itu bukan kerana menangis si suami ini boleh kahwin lain. Akan tetapi suami ini memang merasakan bahawasanya wanita ini adalah wanita yang solehah. Seperti mana yang kita tahu riwayat kisah tentang Khadijah, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah tuan-tuan, sampai meninggal dunia pun isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain cemburukan kepada Khadijah, walaupun Khadijah dah meninggal dunia. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa teringatkan Khadijah radhiyallahu anha walaupun dah meninggal dunia. Ini nak sebut tuan-tuan muslimin dan juga muslimat sekalian, ciri-ciri wanita yang solehah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tentang kisah Sarah tadi, cantik, dalam masa yang sama dia insan yang bertakwa kepada Allah. Lalu bila mana dia masuk dalam istana Fir'aun, yang pertamanya Sarah ini tuan-tuan, dia ambil wudu. Seterusnya dia solat, Allahu Akbar.
solat dia. Habis saja solat tuan-tuan, selesai saja solat, dia langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni doa ni kalau boleh amalkan. Doa ni disebutkan tuan-tuan sebagai doa pelindung daripada dirogol. Ini ibu-ibu, bapa-bapa boleh ajarkan kepada anak-anak wanita khususnya. Doa ni sebagai doa disebutkan sebagai doa pelindung daripada dirogol. Wallahu a'lam. Doa yang dibacakan oleh Sarah ni. Tapi saya baca sekali je. InsyaAllah. Kalau yang sempat dapat. Kalau tak dapat tuan-tuan, nak dapatkan sekali lagi di dalam majlis yang lain, harga dia lain. Kan? Kalau nak minta lepas daripada kuliah ni, dia kena sedia yang lain. Kambing 2 ekor contohnya. Dia tak ada free dah. Saya baca sekali je supaya tulis masing-masing kalau nak. Doa ni dibacakan oleh Sarah. Dalam doanya tuan-tuan disebutkan Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in kunta ta'lam anni amantu bika wa bi rasulika. Maksudnya, wahai Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya jikalau engkau mengetahui bahawasanya aku beriman denganmu dan juga Rasulmu, fa ahsin farji illa ala zawji, maka ya Allah, peliharalah kemaluanku, mahkotaku, kecuali hanya untuk suamiku. Ni tuan-tuan muslimin dan juga muslimat sekalian. Wala tusallit alayya al-kafir, jangan sekali-kali ya Allah kau serahkan aku kepada orang kafir. Ni doa Sarah. Kalau muslimin dan juga muslimat tak sempat nak tulis bahasa Arab, tulis bahasa Melayu. Maksud yang saya sebutkan tu, doa yang dibacakan oleh Sarah. Selesai dia doa tuan-tuan, lalu Fir'aun pun minta dia menghadap. Panggil Sarah masuk ke dalam bilik. Sarah pun pergi menghadap dia, masuk dalam bilik dia. Fir'aun pun bila mana dia melihat Sarah yang cantik jelita ni, lalu dia pun nak mengapa-apakan Sarah. Dia pun gerakkan tangannya menuju ke Sarah. Tiba-tiba tangan dia tuan-tuan jadi kudung. Tangannya tak boleh bergerak, kudung tangan dia, tak boleh buat apa-apa kepada Sarah. Dia melihat kepada Sarah, dia pun bagi tahu kepada Sarah, tolonglah doa kepada Tuhan, doa kepada Tuhanmu supaya dia memberikan kesembuhan kepadaku. Lalu Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kesembuhan kepada Fir'aun. Lalu Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa Sarah. Sarah ni tuan-tuan doa makbul di sisi Allah. Fir'aun yang tadi kudung tangannya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi malangnya, bila mana dah sembuh tuan-tuan, Fir'aun ni dia tak sedar diri. Tadi dia minta doa, dah sembuh, kali kedua dia nak buat pula dekat Sarah. Mungkin dia ingat yang kali pertama tadi tiba-tiba datang sakit gaut dia, mungkin, ataupun tangannya tersilap urat dan sebagainya. Mungkin dia tak merasakan tentang doa Sarah tu, mungkin terseliuh dia rasakan macam tu. Lalu dia nak lakukan sekali lagi kepada Sarah benda yang tak baik itu. Dia pun menggerakkan tangannya untuk menerkam Sarah, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Sarah. Ditakdirkan tangan Fir'aun sekali lagi kudung tangannya, dan bisanya lebih teruk lagi daripada yang pertama itu, sakit itu. Lalu dia tengok kepada Sarah, didapati Sarah ni bukan calang-calang orang. Mintalah sekali lagi kepada Sarah, merayu dia kepada Sarah, Sarah, tolonglah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada. Lalu Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa Sarah, diberikan kesembuhan kepada Fir'aun. Lantas Fir'aun bila mana dah sembuh tuan-tuan, dia pun panggil pengawal dia, tanya kepada pengawal dia, siapa yang kamu bawakan kepadaku ini? Ini bukan manusia. Lalu dibebaskan Sarah
dan juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan dalam masa yang sama tuan-tuan diberikan sebagai hadiah daripada Fir'aun ini Hajar. Hajar ini ada ulama menyatakan dia adalah di antara orang-orang istana Fir'aun. Dalam kitab Rahiqil Makhtum disebutkan bahawasanya dia adalah anak perempuan kepada Fir'aun itu sendiri. Dihadiahkan kepada Sarah kerana keistimewaan dia, kerana hebatnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sarah dan juga Nabi Allah Ibrahim membawa Hajar pulang ke bumi Palestin, bawa balik ke bumi Palestin. Lalu yang pertamanya, Hajar ini diislamkan tuan-tuan. Tapi bukan Islam saja, dia meningkat. Itu hebatnya Nabi Allah Ibrahim. Dia tarbiyah isteri dia bukan sekadar muslimah, bahkan mukminah, muhsinah, mukmin, muttaqi, jadi orang yang bertakwa juga. Begitu juga dengan Hajar, dia tarbiyah bukan sekadar dia muslimah semata-mata, muslimah sejati, mukminah hebat, naik tingkatan di bawah tarbiyah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sarah ini tuan-tuan, walaupun dia adalah seorang jeritawan, dia cantik cerita di atas muka bumi ini, kelebihan yang Tuhan kurnia kepada dia, tapi dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala tidak mengurniakan perkahwinannya dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam zuriat, tak ada anak. Sarah tak ada anak, sehingga dikatakan perkahwinannya sudah mencecah 70 tahun tak ada anak. Nak menyatakan kepada kita tuan-tuan, tak semestinya wanita cantik itu Allah SWT kurniakan padanya anak. Belum tentu orang kayanya seseorang itu dia boleh dapat anak. Belum tentu mewahnya hidup dia tu dia dapat anak, tuan-tuan. Nak sebutkan bahawasanya belum tentu seseorang itu kita tengok sihat tubuh badannya, dia kahwin pasti dapat anak, tak. Sebab anak, zuriat, keturunan ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak sebutkan bahawasanya ini rezeki yang hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Zuriat, anak dan sebagainya adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu seseorang yang kaya tu banyak duit dia, jutawan orangnya, dia ada anak, belum tentu. Sebab ianya kurniaan daripada Allah. Duit banyak mana pun, anak ni adalah kurniaan daripada Allah. Jangan kata orang kuat, tak kuat dan sebagainya, minum tongkat ali banyak mana pun tuan-tuan, belum tentu. Sebab anak ni adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Quran sebut min ladunka dzurriyyatan thayyibah dalam doa Nabi Allah Zakaria alaihissalam yang pernah kita bincangkan pada kuliah yang lalu. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nabi Allah Zakaria alaihissalam mohon kepada Allah SWT, kurniakanlah kepadaku ya Allah daripada sisimu. Maknanya Allah SWT yang kurniakan. Zuriat-zuriat ni kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah dia kuat ke, dia orang yang memang tubuh badannya kuat ke apa dan sebagainya tuan-tuan, minum tongkat ali hari-hari ke dan sebagainya, belum tentu lagi Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada perkahwinannya. Menunjukkan anak-anak ni adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tengok askar, kadang-kadang tengok orang yang tubuh badan kuat, dah kahwin, tanya anak berapa orang, badan berketul-ketul tuan-tuan, sana sini, tanya anak berapa orang. Minta maaf lah saya sebut ni, ada yang dijawab tak ada anak. Menunjukkan kuat tak kuat ke anak, cerita ataupun daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa pula Tok Bilal, nampak macam dah taurah dah, bokok dah, tanya anak berapa orang, 12 orang. Allahu Akbar. Bukan Bilal, mungkin Bilal sini lah, sebab cerita ni cerita hebat. Saya tak tahulah Bilal sini berapa orang nak. Tapi nak menunjukkan bahawasanya anak ni memang mutlak ianya kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan juga muslimat sekalian, bila mana tak ada anak, Sarah ini dia pun dengan title solehah yang ada pada dia,
kerana dia adalah isteri yang solehah. Lalu dia pun mengahwinkan Hajar dengan suami Nabi Allah Ibrahim AS. Tuan-tuan mungkin faham kot. Saya ulang sekali lagi, muslimin dan juga muslimat kot mungkin boleh faham. Saya ulang sekali lagi, kerana title solehah yang ada pada Sarah ini, kerana dia isteri yang solehah, dia pun mengahwinkan Hajar. Dia carikan kepada suami seorang isteri, iaitulah Hajar, dikahwinkan dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi kalau ibu-ibu muslimat sekalian nak naik maqam, nak naik title solehah macam Sarah ini, jadi cari-carikanlah suami-suami itu, isteri. Tak payah suami itu sibuk pergi ke Thailand ke dan sebagainya. Nak naik maqam insya-Allah, mudah-mudahan maqam isteri solehah, cari-carikanlah suami itu, isteri yang satu lagi insya-Allah, mudah-mudahan naik maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya cerita ni pun saya pun belum dapat lagi. Cerita je lah boleh. Mudah-mudahan dalam majlis ini berkat ni tuan-tuan. Mana tahu insya-Allah. Baik, kita sambung kepada perbincangan kita. Bila mana dah berkahwin, Hajar dah berkahwin dengan Nabi Allah Ibrahim AS, tahu-tahu je Hajar mengandung. Sarah dah mula rasa cemburu dengan Hajar. Lalu lahirlah daripada wanita yang mulia ni tuan-tuan, Hajar ni, dia orang Qibti. Qibti ni orang Mesir. Mesir ni orang dia tidaklah selawa Sarah tu lawa sungguh. Orang Qibti ni kulit dia biasa-biasa tuan-tuan, dalam kitab kata hitam. Hajar ni, tapi Allah Subhanahu wa taala pilih daripada rahim dia lahir seorang nabi, iaitulah Nabi Allah Ismail alaihi salam. Bila mana sahaja lahir Nabi Allah Ismail alaihi salam, Sarah cemburu. Dengan perasaan cemburu tersebut, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam supaya menghijrahkan Nabi Allah Ismail alaihi salam yang baru sahaja lahir dan juga isterinya yang tercinta Hajar untuk dihijrahkan ke bumi Hijaz, iaitulah di Mekah Al-Mukarramah, daripada bumi Palestin yang disebut pada zaman dulu tuan-tuan sebagai bumi Syam. Syam ini Palestin, Syria, Jordan. Di antaranya ada yang juga menyatakan Lebanon juga dalam Syam, Allahu a'lam. Hijaz, Mekah, Madinah dan juga sebahagian di antara tempat-tempat tersebut. Daripada bumi Syam pergi ke bumi Hijaz, Mekah Al-Mukarramah, dekat dengan Baitullah Al-Muharram. Sampai sahaja dekat Mekah tuan-tuan, nak sebut tentang hebatnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika mana dia melaksanakan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini perintah Allah, anak yang sangat-sangat diidamkan, sangat-sangat dinantikan kelahirannya, sehingga dalam doanya disebutkan Rabbi habli minas solihin, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku zuriat anak yang soleh. Ini doa Nabi Allah Ibrahim. Yang tadi itu doa Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Yang ini Rabbi habli minas solihin, doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Doa ini boleh ajarkan kepada pengantin-pengantin baru, yang baru-baru kahwin. Mudah-mudahan zuriat keturunan Tuhan bagi insya-Allah zuriat yang soleh dan juga soleh. Tak lupa juga kepada pengantin-pengantin lama, jangan lupa amalkan doa-doa yang maksud, doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengislahkan, Allah Ta'ala kurniakan juga InsyaAllah mudah-mudahan zuriat yang soleh dan juga solehah. Jadi bila mana perintah Allah, nak tengok Nabi Allah Ibrahim, dia pun hijrahkan, dia letaknya Hajar dan juga Nabi Allah Ismail alaihi salam dekat tempat tersebut yang disebut sebagai Bakkah. Kering kontang, tak ada apa-apa sana. Biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, dekat dengan tempat rumah Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak ada tumbuh-tumbuhan dekat sana. Letakkan Hajar dan juga Nabi Allah Ismail yang baru sahaja lahir. Dengan perintah Allah, Nabi Allah Ibrahim letak saja tuan-tuan, kerana nak menjunjung perintah Allah SWT, dia terus balik. Hajar pun tanya, nak ke mana tu?
Nabi Allah Ibrahim tak sahut tuan-tuan seruan isterinya. Lalu Hajar pun bertanya, adakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Nabi Allah Ibrahim kata, ya, ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Nabi Allah Ibrahim kata ini perintah daripada Allah, Hajar, isteri yang solehah ini, dia pun kata, kalau ia perintah daripada Allah, nescaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan kami. Lalu Nabi Allah Ibrahim pun terus pulang ke bumi Palestin. Dalam penghujung dia dalam perjalanan tuan-tuan, dia dah tak nampak kelibat anak dan juga isterinya. Dia pun menengadah tangan kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya disebutkan dalam surah Ibrahim, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Maksudnya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian daripada zuriatku di sebuah lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan padanya, kering kontang, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang diharamkan. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhan kami, supaya mereka mendirikan solat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah juga ya Allah hati-hati manusia ini teringin untuk ke sana. Warzuqhum minas thamarat, kurniakanlah juga ya Allah kepada mereka rezeki-rezeki daripada tumbuh-tumbuhan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Lalu Nabi Allah Ibrahim pun terus pergi ke bumi Palestin. Sampai dekat bumi Palestin tuan-tuan, duduk dengan Sarah, nak sebut kuasa Allah. 13 tahun selepas daripada itu, Sarah pula mengandung. Allahu Akbar. Walaupun dia dah lama kahwin, bila mana dia kahwinkan suami dia dengan Hajar, lalu Allah SWT anugerahkan pula kepada dia pula mengandung. Malaikat datang kepada dia, bagi tahu tentang kelahiran Nabi Allah Yahya alaihi salam. Tersebut tuan-tuan, wallahu alam lah, ini disebutkan oleh sahabat-sahabat saya. Ini bukan kata-kata ulama. Dia kata kalau kahwin tak dapat anak, jadi tips dia kahwin satu lagi. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan anak dengan isteri kedua, dan insyaAllah isteri yang pertama mendapat anak. Itu tips dia lah, mengikut kepada sirah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau kahwin dah ada anak, nak kahwin satu lagi, yang itu saya tak tahu nak bagi alasan macam mana. Yang itu tuan-tuan cari sendirilah alasan. Yang itu kalau yang tak ada anaknya saya bagi alasan, itu alasan dia lah. Maknanya ikut kepada sirah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi tuan-tuan, malaikat datang kepada Hajar, kepada Sarah, bagi tahu tentang kelahiran Nabi Allah Yahya alaihissalam. Sarah ni dia tu peranjat. Dia pun dia pun cakap apa? Dalam Quran menyebutkan, qalat ya wailata aalidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un ajib. Dia kata, macam mana aku nak melahirkan anak sedangkan aku ni dah tua, suamiku juga dah tua. Ini sesuatu perkara yang ajaib. Dia kata, tak mungkin. Mana mungkin dia nak melahirkan anak, dah tua dah, kahwin dah 70 tahun dah, tak dapat anak juga. Nak menunjukkan anak zuriat ianya daripada Allah. Lalu malaikat jawab, qalu ata'jabina min amrillah, patutkah kamu merasa ajaib kepada sesuatu perkara urusan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahawasanya Sarah itu ada anak. Allah Taala menghendaki bahawasanya Sarah itu tidak dikurniakan anak, tak ada anak. Sebab itu urusan Allah Subhanahu wa taala, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sarah ni pun tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Disebutkan dalam Quran,
wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan minas salihin. Kami berikan kepadanya Nabi Allah Ibrahim berita gembira tentang kelahiran Nabi Allah Ishaq alaihi salam daripada kalangan nabi dan juga orang-orang yang soleh. Nabi Allah Ishaq alaihi salam bukan sekadar tentang kandungan dalam perut, bahkan namanya Ishaq, dan juga dia adalah seorang nabi. Subhanallah, kurniaan daripada Allah. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, daripada Nabi Allah Ishaq alaihi salam itulah lahir Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Nabi Allah Yaqub alaihi salam anaknya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, Nabi Allah Yusuf ni dia handsome, tampan, mewarisi moyang dia, Sarah, yang dikatakan paling cantik di atas muka bumi pada zaman ini. Subhanallah, waris kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Allah Yusuf, tuan-tuan, adik-beradik dia ada yang bernama Yahuza. Daripada adik-beradiknya ni, orang-orang Yahudi mendapat keturunan. Bani Israel daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sebelah isterinya yang pertama, iaitu Sarah. Belah sana pula, belah isteri yang kedua, itulah Nabi Allah Ismail alaihi salam, dan juga yang akhirnya penutupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana bangsa Arab, yang mana berkat doa Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail alaihi salam, Quran sebutkan Rabbana wab'ath fihim rasulan. Wahai Tuhan kami, bangkitkanlah, utuskanlah kepada mereka seorang rasul. Rasul itu dikatakan dalam tafsir Pimpinan Rahman, Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa Nabi Allah Ibrahim dan juga Nabi Allah Ismail alaihi salam tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keturunan daripada keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam, bangsa Arab. Satu je tuan-tuan. Tapi Bani Israel ramai nabi dia. Ramai nabi daripada keturunan Bani Israel. Tapi belah sana, belah Arab ni, penutup kepada nabi iaitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup kot sekadar itu saja. Nak sambung lagi tuan-tuan, panjang lagi. Baru setakat tu saja. Jadi kalau ada kesempatan yang lain, insya-Allah kita akan sambung lagi kalau ada kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita daripada kalangan-kalangan para nabi ini, berkat kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikurniakan kita, dihimpunkan di kalangan mereka-mereka yang dikurniakan nikmat minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Insya-Allah mudah-mudahan diterima, dimakbulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang baik adalah kurniaan daripada Allah, yang kurang, yang lemah itu adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم ارزقنا متابعة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وعبادة وعملا صالحا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sama-sama tutup majlis dengan bacaan tasbih kafarah dan surah